Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu untuk soalan yang seterusnya. So, hari ini kita akan menyelesaikan soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8 ini adalah berkenaan dengan tingkatan 1 bab yang ke-10 di bawah tajuk perimeter dan luas. Okey, berkenaan dengan bulatan, kalau kamu tengok ni berkenaan dengan panjang lengkuk dan juga luas. So, pastinya perimeter dan luas lah. Okey. So, soalan ini macam mana kita nak tackle? Kita bacalah sedikit soalan. ABC yang berpusat di O. So, O ini ataupun kosong dekat sini adalah pusat bagi ABC dan semi bulatan OCD. Okey, so kita dah ada dua fakta ataupun dua maklumat lah dekat situ. So, ABC berpusat di O dan juga semi bulatan OCD. Okey, kita beralih terus kepada soalan. Soalan kamu yang pertama adalah berkenaan dengan panjang lengkuk untuk ABC. Ketahuilah bahawa panjang lengkuk ini sebenarnya ukur lilit ataupun kita sebut sebagai perimeter lah. Okey, yang mana rumus untuk perimeter pastinya ianya adalah 2 pi J. Okey, sebab ini kamu boleh guna persamaan ataupun rumus matematik tambahan untuk menyelesaikan soalan ini. Boleh dipersilakan sekiranya kamu memang mahir dengan rumus matematik tambahan. Okey, so untuk matematik hanya menggunakan 2 pi J. Okey, kita nak tengok berkenaan dengan ABC. So, ABC kamu lengkung yang boleh, kalau cikgu lukis A dekat sini, so ABC kamu ini sajalah lengkung dia. So, cikgu boleh tulis A, B dan juga C. So, kita nak cari lengkung ni. Okey, berkenaan dengan lengkung ni, so kalau ikutkan, cikgu lukislah sikit biar sempurna sedikit. Alright. So, O dekat dalam. Okey, so kita akan apply terus rumus 2 pi J. Okey, so kita akan guna 2 darab dengan pi kamu telah diberi 22 per 7. So, jejari. So, jejari untuk bab ni agak penting dan juga sudut juga agak penting. Okey, jejari kamu untuk ABC bergantung kepada O sebagai pusat bulatan. So, jejarinya ialah 14. Okey, so jejari kamu ialah 14 lah. Okey, dan jangan lupa, ini kalau ikutkan rumus untuk perimeter satu lilitan bulatan. Sedangkan kamu bukan ada satu lilitan. Sebaliknya, kamu dah ada 60 dekat sini. So, kita nak cari yang sebelah dalam dekat sini saja. So, pastinya 300 sahajalah. Okey, manakala dekat luar ni 60. So, yang baki di dalam inilah sebenarnya tertakluk kepada ABC. Yang mana hanya 300 darjah. Okey, so kita akan tambah ataupun darabkan dengan 300 darjah per 360. Okey, so wajib sudut ini perlu ada, sama ada nak ditulis di depan, di belakang ataupun di depan lah. Sebab seharusnya ada, sebab dia mengira bukan satu lilitan bulatan. Seharusnya bergantung kepada sudut yang nak dicari dan jejari yang diberi. Okey, so kalau kamu tekan kalkulator seharusnya, bolehlah kalau kamu nak tengok cara cikgu menekan kalkulator, tak ada masalah. So, kita akan tekan 2, kemudian darab dengan 22 per 7, kemudian darab dengan 14, kemudian kita darab, okey, jangan 14, darab dengan 300 per 360. Okey, kita try tekan sama dengan, okey, kamu dapat jawapan 73 1 per 3. Biasanya cikgu akan guna pecahan tidak wajar, iaitu 220 per 3. Okey, 220 per 3. So, ataupun sebab memandangkan ini sebenarnya adalah jawapan akhir. So, jawapan akhir bolehlah kamu guna perpuluhan, iaitu 73.33. So, mana-mana kamu boleh pilih lah sebenarnya. Mungkin pecahan wajar atau mungkin pecahan tidak wajar ataupun perpuluhan. Antara dua lah yang biasa cikgu guna lah. Okey, betul 77. Sorry, bukan 77, 73. Okey, jangan cikgu padam sikit. Okey, seharusnya bukan 77, sepatutnya 73.33. Okey, so itulah jawapan kamu untuk A. So, kita beralih terus kepada B. Alright, so untuk B kamu dia nak luas okey, berkenaan dengan luas untuk kawasan berlorek. So, dia nak luas untuk kawasan berlorek. So, kawasan berlorek kamu seharusnya kita akan kira keseluruhan, iaitu A, B dan juga C. Okey, so kita akan kira untuk sama bentuk macam ni lah tadi. Okey, kita akan kira keseluruhan dahulu menggunakan rumus luas. Luas kamu kalau ikutkan rumus dia adalah, okey, sekejap lupa pula cikgu nak tukar. So, seharusnya rumus luas kamu ialah pi J kuasa 2. Okey, ini adalah rumus luas untuk satu bulatan penuh.
Okey, so kita apply lah terus. So 22 per dengan 7 darab dengan jejari kamu pastinya 14 tadi. Okey, untuk A, B, C tadi jejarinya ialah 14. So jangan lupa ini tertakluk kepada kawasan berlorek kamu tertakluk kepada kawasan ataupun sudut 300 darjah sahaja. Okey, so kita nak tolak. Okey, kenapa kita nak tolak? Sebab kalau ikutkan, kalau kamu nampak untuk 300 darjah ini, kawasan yang ada dekat dalam ni, so dia termasuk dengan kawasan putih dekat sini. So kita dah kira untuk 300 darjah dengan jejari 14, so kita dah kira keseluruhan ni lah termasuk yang putih sekali. So kita akan tolak dengan yang putih ni. Manakala ini adalah semi bulatan, so kita akan guna terlebih dahulu rumus untuk bulatan. 22 per 7. Semua jaga-jaga dengan jejari. Seharusnya jejari kamu ialah 7. Kenapa 7? Sebab ini adalah 14. So 14. Okay. So seharusnya dekat sini bila separuh dia akan jadi 7 lah. Okay. Sebab tu dia jadi jejarinya adalah 7 kuasa 2. Dan didarabkan dengan 180 darjah per dengan 360. Kenapa 180? Sebab ini adalah semi bulatan. Okey, so cikgu harap bolehlah kamu tengok. So kita akan kira. So kamu kalau ikutkan, kamu tekanlah kalkulator seperti mana cikgu tekan dekat yang atas ni tadi. So kamu tekan satu persatu. Tekan ini sahaja kamu akan dapat jawapan 1, cikgu tulis 1540. Okey, per dengan 3. So ditolak dengan 77. Okey, cikgu tidak menggalakkan sama sekali jawapan perpuluhan dekat sini, memandangkan ini belum lagi jawapan yang terakhir. Okey, so kita ambil lah pecahan tidak wajar. So yang ni memang nombor bulat, tak ada masalah. So kita akan tolak. So kamu akan dapat jawapan iaitu 1309 per dengan 3, ataupun mungkinlah kamu nak guna perpuluhan 436 perpuluhan 33. Mana-mana pun boleh. Manakala ini adalah jawapan akhir, perpuluhan pun tidak menjadi masalah. Kenapa tidak boleh perpuluhan dekat sini? Nanti kamu akan bundar dekat sini, so jawapan akhir dia akan jadi lari. Sebab itulah cikgu kurang gemar menggunakan perpuluhan dekat sini. Sebaliknya jawapan akhir, perpuluhan tidak mendatangkan sebarang masalah. Okey. So untuk soalan ini, untuk soalan nombor 8 ini, inilah penyelesaiannya. Sekiranya kamu boleh faham dengan apa yang cikgu cuba sampaikan, jangan lupa untuk mengajar rakan-rakan kamu yang lain supaya ilmu kamu terus berkembang. Jangan lupa tinggalkan ruangan komen di bawah untuk sebarang cadangan soalan yang mungkin cikgu nak cuba selesaikan. Jangan lupa untuk tekan button like dan juga subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel cikgu ini. So jangan lupa sehingga kita berjumpa lagi. Okay, jangan lupa tembus janji kita di lain kali. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.